Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pakatan Harapan telah berkata mereka tidak akan umum calon Perdana Menteri untuk pilihan raya akan datang, PRU 15. Tapi semua orang tahu Perdana Menteri Pakatan ialah Anwar. Sebab apa takut umum? Sebab apa tak mau umum? Adakah nama Anwar ni negatif dan akan menyebabkan Pakatan tak akan menang pilihan raya? Dan sekiranya tak mau umum nama Anwar, siapa yang mereka akan taja sebagai calon Perdana Menteri? Who is the candidate for Prime Minister if not Anwar? Tak umum pun orang tahu Anwar. Unless dia orang umum calon Perdana Menteri bagi Pakatan ialah Rafizi Ramli ataupun Saifuddin Nasution ataupun mana-mana yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Dan kita tahu Saifuddin Nasution, Rafizi Ramli dan beberapa orang lagi ada cita-cita juga nak menjadi Perdana Menteri. Jadi nampak yang Pakatan ni pun kecoh. Dan mereka tahu bukan saja dari segi pengundi tapi di kalangan rakan-rakan mereka di dalam DAP misalnya pun ramai tak boleh terima Anwar, tak sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi kalau mereka umum Anwar sebagai Perdana Menteri akan berlaku kekecohan, internal problem di dalam Pakatan. Ramai juga yang dari kalangan UMNO yang tak mau umum ataupun tak mau UMNO umum yang Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri, calon Perdana Menteri bagi pilihan raya akan datang. Jadi di sini Pakatan dia tak mau umum Anwar. Ada orang UMNO tak mau nama Ismail Sabri diumum sebagai Perdana Menteri. Sebab apa? Mereka kata Ismail Sabri ni not up to the mark. Ismail Sabri ni gagal, lemah, lembab dan macam-macam lagi. Walaupun mereka tak bagi tahu dari segi mana yang kata Ismail Sabri lembab, gagal, lemah dan sebagainya, mereka secara general saja membuat satu pengumuman yang Ismail Sabri tak sesuai. Dan mereka kata banding dengan tengok Najib. Najib sekarang hebat. Najib sekarang ke sini ke sana dan akan mengadakan debate dengan Anwar tidak lama lagi berkenaan isu Sapura. Yang sebenarnya rakyat, terutama sekali orang kampung, tak faham apa dia isu Sapura ni. Dan mereka tak kisah pun. Siapa menang, siapa kalah debate Sapura ni, ini tidak menguntungkan rakyat. Masa depan rakyat tidak akan menjadi lebih cerah kalau Anwar ke Najib ke menang debate Sapura. Dia ni taraf menang sorak kampung tergadai. You achieve nothing. But anyway, mereka kata tengoklah prestasi Najib. Tengoklah pencapaian Najib. Kejayaan Najib. Betul. Apabila Najib tidak lagi menjadi Perdana Menteri, memang boleh kita anggap hebat. Sekarang ni dia bukan Perdana Menteri tapi dia ketua pembangkang di dalam UMNO. Dan he is bosku, not PM anymore. Dan mereka bandingkan prestasi Najib dengan Ismail Sabri dan kata Najib ni will make a better Prime Minister. Banding dengan Ismail Sabri. Najib Perdana Menteri selama 9 tahun. Ismail Sabri 8 bulan. Manalah boleh kita nak banding Perdana Menteri 8 bulan dengan Perdana Menteri 9 tahun. That's not a fair comparison. Macam kita nak banding budak sekolah darjah 1 dengan seorang penuntut universiti tahun pertama. Of course, a standard 1 student when you compare to a first year university student ni jauh beza. You cannot compare a 8-month prime minister with a prime minister who has been in office for 9 years.
Dan kita tak guna pula prestasi dia selama 9 tahun. Kita guna prestasi dia sekarang sebagai bosku. Saya tak ada masalah dengan Najib ataupun Muhyiddin Yassin ataupun Ismail Sabri. Asalkan mereka boleh mencapai matlamat dan boleh membantu rakyat, as what Deng Xiaoping said. Premier China Deng Xiaoping berkata, it doesn't matter whether it's a white cat or a black cat, as long as the cat catches a mouse. Jadi biarlah kucing hitam, kucing putih, tak apalah. Mustahak kucing ni mampu menangkap tikus. That is China punya concept, or the Premier of China. So, samalah for me. Tak kisahlah siapa jadi Perdana Menteri, baik Najib, baik Muhyiddin, baik Ismail Sabri Yaakob. Asal mereka, prestasi mereka ni membantu rakyat. And kita nak compare Perdana Menteri 8 tahun dengan Perdana Menteri 9 tahun dengan Perdana Menteri 8 bulan. Cannot lah, it's not fair lah. Let's be fair lah. Bagilah Ismail Sabri 3 tahun tengok. Oleh kerana at least minimum ni, at least 3 tahun baru kita boleh nampak. Sebab itu kita adakan government term, tenure of government 5 tahun. 5 tahun sekali pilihan raya. Sebab 5 tahun ni kita boleh tahulah kerajaan ni gagal ke tidak, Perdana Menteri gagal ke tidak. Not 8 months. But the issue is sekarang ni, memang Ismail Sabri is under siege. 8 bulan Perdana Menteri and he's under siege. Ini terang. And he's under siege dari pembangkang dan juga dari parti dia sendiri. His own party. Nampaknya yang menyokong Ismail Sabri PAS saja. Lain daripada PAS tu, semua nak cuba tumbangkan Ismail Sabri. Jadi, dah 8 bulan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dan nampaknya UMNO ni ada 2 power base. Satu power base ialah PM, Perdana Menteri. Satu lagi power base ialah bosku. Bosku dan Ismail Sabri ada pilihan. Pilihannya lawan sama sendiri dan UMNO tumbang dalam pilihan raya, ataupun combine forces. Bersatukan tentera mereka dan menang pilihan raya lawan Pakatan Harapan. Najib dan Ismail Sabri perlu lawan pakatan. Bukan lawan each other, lawan sama sendiri. At the moment, nampaknya UMNO ni ada civil war. Internal war. Dan mereka tak kisah langsung tentang musuh yang sebenar, iaitu Pakatan Harapan. Terutama sekali DAP. So they have to decide. They want to fight against each other and both collapse, both lose, atau they combine the two forces dan menghadapi musuh yang sebenarnya, external enemy. Jadi rakyat pun dah fed up dah yang sebenarnya dengan UMNO versus UMNO, barisan versus barisan, pakatan versus pakatan, DAP versus DAP, PKR versus PKR. All this, both sides lah, baik kerajaan, baik pembangkang, lawan sama sendiri. Dan rakyat dah bosan, rakyat dah muak, rakyat dah benci. Dan kalau kita lihat jumlah yang keluar mengundi di Johor, itu sudah satu signal. Satu signal bahawasanya rakyat pun dah tak mau mengundi, dah menyampah. Undi pun tak ada apa. Apa rakyat dapat? Apa faedah kepada rakyat? Tak kisah orang ni atau orang itu yang memerintah. So what? Sama macam debate Najib dengan Anwar ni tentang Sapura. Kalau Najib menang, so what? Kalau Anwar menang pun, so what? This debate is merely a clash of egos. A clash of egos di antara both Najib and Anwar, yang kedua-duanya merasa yang mereka hebat. But what's the point of winning talk? Winning a debate?
Kalau sekiranya the debate has got nothing to do with the future of the rakyat, the welfare of the rakyat, ini bukan untuk kebaikan rakyat. So it doesn't matter lah Sapura bankrupt ke, Sapura berjaya ke, it doesn't matter. The rakyat not interested, tak kisah pasal ini semua. And the issue yang sepatutnya menjadi tumpuan ialah masa depan rakyat, welfare rakyat, which they're not going to debate. Debate lah benda tu. Dan banyak lagi masalah lain yang patut debate. Isu Islam. Banyak masalah tau isu Islam ataupun pelaksanaan undang-undang Islam. Rakyat pun dah bosan, especially rakyat, bukan saja rakyat bukan Melayu. Rakyat Melayu juga, orang Islam juga, banyak dah bosan dengan isu ini. These are issues which are very serious, pressing issues, which dia orang tak kisah, dia tak mau bercerita tentang itu, nak bercerita tentang benda lain. Ismail Sabri ialah Perdana Menteri 8 bulan. Belum lagi 8 tahun, ataupun 9 tahun macam Najib dulu. Kita perlu bagi dia masa sekurang-kurang 3 hingga 5 tahun dan kita akan kaji prestasi dia, kejayaan ataupun kegagalan. Selepas 3 atau 5 tahun baru kita buat keputusan whether he is a Perdana Menteri berjaya atau Perdana Menteri gagal. And untuk nak singkir dia sekarang dalam masa yang singkat tak sampai setahun, ini bukan saja tindakan yang tidak cerdik, tapi nampaknya tindakan malafide, tindakan yang tidak ikhlas semata-mata kerana nak rebut kuasa, bukan kerana prestasi dia tu tidak cemerlang atau tidak baik. Sebab kita tak boleh tahu dalam masa suntuk ni, dalam masa pendek ni, adakah prestasi dia baik atau tak baik. It's impossible to know in this very short time frame. So problem sekarang ni ialah yang perbalahan di dalam DAP, di dalam PKR, di dalam UMNO, internal conflict di antara beberapa parti ni is all about power grab. It's all about lust for power, mabuk kuasa ataupun tamak kuasa. It's all that. So Ismail Sabri boleh buat pilihan, duduk diam dan macam Muhyiddin dulu dan ditendang keluar. Jadi masalah Muhyiddin ni, dia tak bertindak. Dan apabila ditekan, dia merajuk. Dia letak jawatan. Bila dia letak jawatan, orang-orang yang dikeliling dia tu, orang yang menyokong dia tu, sama-sama susah. Mereka menyokong Muhyiddin habis-habis. They support Muhyiddin all out. Bila Muhyiddin letak jawatan dan tinggal saja macam tu, bagaimana dengan tentera dia? Kalaulah kata seorang general selepas berperang, suddenly pack the bags, kata, okay, saya nak balik. Korang continue lah. Mati habis. Yang dia tinggalkan tu, tak ada strategi, tak ada kekuatan, nothing. So, boleh dikatakan, Muhyiddin ni betrayed his people. Muhyiddin let his people down. Mula-mula dia kata charge, kita lawan. Bila dia orang keluar lawan, Muhyiddin kata I'm going home. You take care of yourself. Habis. So that's not the way a general should act. A general dia ada mengikut istilah orang putih. The captain must go down with his ship. Not the captain, the first one to jump out onto the lifeboat and sail away, tinggalkan ship tu, tenggelam dengan orang semua atas ship tu, mati lemas. You do not abandon ship and let your crew drown, and you ni naik boat selamat balik rumah. No. Sepatut crew dulu you selamatkan, lepas tu you akhir sekali. And last kapal tenggelam, you pun ikut tenggelam, mati lemas dengan kapal you. That is how a captain should behave. Not abandon ship first, naik helikopter, cabut lari, tinggal kapal tenggelam dengan orang-orang atas kapal semua mati lemas. That's not the way a leader should behave. So Najib pula, apabila dinasihati yang tentera musuh ni kuat,
tentera musuh ni silap-silap akan kalahkan kita. Silap-silap pilihan raya umum yang ke-14, PRU 14, kita kalah. Kita kalah oleh kerana musuh kita ni kuat. Sokongan terhadap musuh kita ni tinggi. The enemy has got strong support. The enemy is very strong. Dan Najib tak buat apa. Najib tak apalah. Kita biarlah dia nak cakap apa pun. Kita diam saja. Akhirnya UMNO Barisan jatuh. Najib pun jatuh. Kerajaan kena tukar. Dan bukan saja Najib jatuh, UMNO Barisan jatuh. Sekarang ni Najib menghadapi perbicaraan. Dan kalau tak kena gaya, if Najib is not clever, Najib akan masuk jail. Dia tak lepas. Dan you don't need to be a lawyer. You just follow the trial. You boleh nampak dah. Hakim pun nampaknya bias. Hakim pun nampaknya anti-Najib. Semua yang dia orang apply, reject. Lawyer masuk permohonan ni, tendang. Lawyer masuk permohonan tu, reject. Tak ada apa yang mereka minta yang hakim setuju. So nampaknya hakim ni duduk bersama dengan musuh Najib ataupun hakim ni nak cuba membantu Pakatan Harapan. Adakah hakim ni macam apa Latifah Koya dulu MACC? Adakah dia orang ni hardcore Pakatan? So Najib's case also is not going well, and so sepatutnya kalau Najib bertindak, bukan sekarang. Sekarang memang Najib bertindak ke sini ke sana dengan dia punya pergerakan bosku. Dia heret semua penyokong-penyokong. Berapa bas tak tahu penyokong pergi sini, pergi situ untuk nak beri satu persepsi, satu gambaran yang sokongan dia tu kuat. Memang ada on the ground. Tapi banyak tu is imported crowd. Dan adakah persepsi ni, persepsi yang Najib ni kuat ataupun ada sokongan akan membantu dia dan mengelak dari dia masuk jail. Sebab yang buat keputusan ni hakim. Satu orang saja. Bukannya 1,000, 2,000, 3,000 orang yang duduk bertepuk dan bersorak dekat merata tempat ni. That crowd cheering, clapping, they are not going to decide the outcome of the trial. The trial ni, keputusannya hakim. Dan nampaknya hakim ni pun, dia macam apa, bila kita buat foul, dia bagi kad merah. Bila sebelah sana buat foul, dia tutup mata, dia buat tak nampak. Jadi, pasukan lawan boleh buat apa saja dia suka. Handball pun tak apa. Kita ni sikit saja, kad kuning, kad merah. Jadi hakim ni pun nampak tak betul. Satu dari hakim lah. Dan saya dengar pun hakim-hakim ni pun banyak ada conflict of interest. So kalau begitu nampaknya susah Najib nak menang court case. Jadi dengan bosku ke sini ke sana tidak menjamin dia tidak akan masuk jail. Dan tindakan bosku sepatutnya semasa dia Perdana Menteri. Start dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2018, 3 bulan sebelum pilihan raya, baru dia bertindak. Tapi dah terlambat. Orang dah attack dia 4-5 tahun. Start daripada 2013 lagi. Attack tu sudah bermula. 2018, 3 bulan sebelum pilihan raya, baru nak bertindak. Jadi, too late lah. UMNO Barisan pun jatuh. So, Ismail Sabri sekarang ni. Dia nak ikut style Mahathir ke dia nak ikut style Najib? Mahathir attack macam mana pun. In fact, Mahathir ni, selepas jadi Perdana Menteri hanya 6 tahun, dia orang dah serang. Serang nak cuba jatuhkan dia. Pada tahun 87, tahun 97, dia orang duk attack nak jatuhkan Mahathir. Tapi Mahathir lawan. Dan Mahathir menggunakan strategi. Dan Mahathir tidak bertolak ansur. No compromise. You nak try patahkan kaki dia, dia pancung kepala engkau.
dia tak bagi Chan. And Mahathir survive. Daripada dia jadi Perdana Menteri hanya 6 tahun, dia orang nak cuba jatuhkan Mahathir sampai dia jadi Perdana Menteri 22 tahun. Dan hanya apabila dia bersara, barulah dia lepas jawatan. Sebelum dia nak bersara, dia tak lepas. He'll stay as Prime Minister till he's ready to retire. Muhyiddin, tak. Muhyiddin merajuk. Dia tinggal saja macam tu. Najib tak dengar nasihat. Najib ni percaya sangat orang dia. Dan banyak orang dia ni yang merosakkan dia. Jadi maknanya bala yang ditimpa oleh Najib ni kerana perbuatan orang dia sendiri. Orang kuat dia sendiri. Now, Ismail Sabri. Kita ada banyak contoh. Perdana Menteri berjaya, Perdana Menteri gagal. Dan kejayaan dan kegagalan ni nothing to do with cara kita mentadbir negara, tetapi cara kita main politik. So, Ismail Sabri can either become a Mahathir or become a Najib. Maknanya, lawan, jangan bagi Chan, ataupun duduk diam dan tunggu dipancung. So, Ismail Sabri now has to ask himself, is he a Mahathir? Is he a Muhyiddin? Or is he a Najib? And kalau sekiranya dia nak jadi Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri yang the shortest dalam sejarah Malaysia, tapi Perdana Menteri 2 penggal, maka banyak dia perlu buat. Dan satu daripadanya ialah dia kena cari satu jalan, satu cara untuk UMNO consolidate. Iaitu kalau kita ada 2 power base, perlu 2 power base tu disatukan supaya boleh menghadapi musuh dalam dan juga musuh luar. Dan sekiranya kita faham politik, maka kita tahu 1 campur 1 akan menjadi 3. 1 plus 1 equals 3. Assalamualaikum. Salam sejahtera.